Black Rose, nama unik yang tiba-tiba menjadi sebutan sekitar 1990-1991. Mana tidaknya, kumpulan ini sering dibayangi bermacam-macam kecaman, tohmahan, kontroversi serta gosip liar. Ada yang beranggapan mereka yang menghujat Black Rose cemburu kerana ahli-ahli Black Rose amat digilai wanita, kerana wajah ahli-ahli mereka yang handsome, pandai bergaya ala Romeo, popular secara tiba-tiba. Namun ramai tidak tahu cerita sebenar di sebalik berbagai kecaman tidak berasas itu ke atas mereka. Salah satu sebabnya kerana ahli Black Rose sendiri jenis tidak mengambil peduli tohmahan yang dilemparkan ke atas mereka, kerana mereka lebih gemar mendiamkan diri dari bertindak terburu-buru. Black Rose sebenarnya diasaskan pada tahun 1989 oleh 4 orang sahabat yang merupakan pelajar Kolej Damansara Utama KDU di Petaling Jaya, Selangor. Di peringkat awalnya, pengasas kumpulan iaitu Mario menggalas posisi bass dan vokal, Syaharin di posisi drum, Bud dan Jeff di posisi gitar. Berbeza dengan kebanyakan kumpulan rock pada masa itu yang lebih terpengaruh pada heavy metal, Black Rose lebih dipengaruhi oleh scene glam rock dari Sunset Strip, Amerika. Mereka banyak membawa lagu-lagu cover dari Poison, Red, Guns N' Roses dan seangkatan. Menjadikan muzik serta imej bawaan Black Rose 360 darjah berbeza dari kebanyakan kumpulan-kumpulan lain pada masa itu. Seorang vokal Bud yang lebih serasi dengan muzik American glam rock, kemudian yang membuatkan beliau beralih ke posisi vokal dan gitar, manakala Mario kekal sebagai bassist sepenuhnya. Bertekad untuk membawa Black Rose jauh ke hadapan, mereka mula mencipta lagu-lagu sendiri dan bertindak merakamkan demo tape mereka di studio Baby Boss, Damansara. Antara lagu ciptaan Black Rose yang dimuatkan di dalam demo tape mereka adalah Perdaya, Cinta Abadi dan Simfoni 14-2, di mana kesemuanya membawa konsep glam rock American ala-ala Poison, Cinderella dan seangkatan. Demo tape yang mengandungi 6 buah lagu-lagu ciptaan Black Rose sendiri itu telah mendapat banyak perhatian dari syarikat-syarikat rakaman pada masa itu. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya mereka bersetuju menerima tawaran dari syarikat BMG Records, memandangkan ia antara syarikat antarabangsa yang paling stabil pada masa itu pada pandangan ahli Black Rose. Namun, pertimbangan tersebut menjerumuskan mereka ke sisi positif dan negatif. Positifnya, kerana syarikat tersebut adalah syarikat besar yang sangat stabil serta mewah dengan segala bentuk promosi. Namun sisi negatifnya, syarikat tersebut mahukan rakaman dijalankan dalam tempoh waktu yang singkat serta mula mencampur tangan urusan penciptaan serta susunan lagu Black Rose sendiri. Banyak lagu-lagu ciptaan Black Rose yang dicadangkan untuk album telah ditolak oleh syarikat dan digantikan dengan lagu-lagu ciptaan komposer. Hanya 4 buah sahaja lagu ciptaan Black Rose sendiri diterima untuk rakaman album. Namun ianya telah diubah sekitar 70%, kononnya demi tujuan komersial. Malah gitaris dan vokalis asal Bud juga terpaksa melepaskan posisi vokalnya atas permintaan syarikat kerana alasan suaranya tidak berapa sesuai menyanyikan lagu-lagu lenggok Melayu. BMG mengadakan sesi audition dan akhirnya seorang drummer dari kumpulan Wizards yang sekadar mencuba nasib menghadiri audition dipilih sebagai vokalis baru Black Rose. Beliau ialah Ajin. Manakala Man dari kumpulan Etika juga turut menyertai Black Rose sebagai gitaris kedua, menggantikan Bud yang awalnya memainkan gitar sambil menyanyi. Black Rose juga tidak berpeluang merakamkan lagu-lagu mereka sendiri disebabkan kekangan masa pihak syarikat. Black Rose yang masih mentah dan tidak berpengalaman dalam membuat rakaman profesional sememangnya tidak akan mampu menyiapkan rakaman dalam masa yang ditetapkan. Maka dengan itu, syarikat berkeputusan untuk menggunakan khidmat sessionis dari kumpulan Headwind untuk merakamkan kesemua lagu-lagu Black Rose.
Penggunaan sessionis untuk merakamkan lagu-lagu album pertama Black Rose inilah yang kemudiannya telah menimbulkan kontroversi media. Kononnya Black Rose tidak tahu bermain muzik. Sememangnya hal sessionis adalah perkara tabu di zaman itu. Setiap album pertama kumpulan-kumpulan muzik di bawah syarikat-syarikat rakaman mainstream pasti ada menggunakan khidmat sessionis. Malah banyak juga kumpulan-kumpulan yang senior masih tetap menggunakan sessionis waktu rakaman. Ini semua kerana syarikat mahukan album siap dalam masa yang lebih singkat. Bagi syarikat yang tidak memiliki studio sendiri, penggunaan sessionis juga akan lebih menjimatkan kos mereka untuk membayar sewa studio. Di antara sessionis, syarikat rakaman, pihak penerbit dan kumpulan pemuzik sebenarnya mempunyai semacam perjanjian yang merahsiakan keterlibatan sessionis dalam rakaman. Namun, ada kalanya rahsia penggunaan sessionis ini terpecah sendirinya menerusi media-media yang dahagakan cerita-cerita sensasi. Cerita-cerita sebegini ada pro dan kontranya. Satu, yang mampu merosakkan imej kumpulan tersebut. Dan dua, yang menimbulkan kontroversi yang dalam masa sama menjadi bahan bualan orang ramai dan sekaligus menaikkan populariti sesebuah kumpulan. Setelah berbagai rintangan dilalui, album sulung Black Rose terbit pada 1990 menerusi BMG. Alright, Black Rose 1990. Mesti diorang pun terkejut. Kenapa video ni pun pergi buat semula kan? Sebab ada beberapa asbab lah. Pertama, pasal yang lama tu gua terlalu banyak sangat komplain lah sebenarnya kan. Jadi kali ni gua nak bagi nampak neutral sikit and tak nak terlalu banyak komplain sangat lah pada pihak syarikat, pada pihak penerbit sebenarnya kan. Tak sedap juga sebenarnya kalau terlalu banyak komplain. Kita buat relax sikit kan. Lepas tu sebab yang kedua, pasal yang versi yang asal gua buat tu, dia punya bahagian ulasan bertulis dia kurang cantik lah. Background apa, lantai tak lawa kan. Jadi gua buat semula lah, gua fikir kan. Dan lagi satu sebab, pasal yang lama tu gua masih menggunakan bahasa standard lah. Aku, kau kan, apa semua kan. Yelah, ini dah nama pun ulasan Rock Kapak. Jadi gua pun kena in character lah. Sebab tu lah kena gunakan gua lu lah. Lebih sesuai lah sebenarnya untuk slot ini kan. Alright, jadi album ini mungkin ramai yang akan terkejut bila gua cakap gua buat semula ulasan Rock Kapak Black Rose ni hanya ubah bahagian ini, bahagian ulasan bertulis. Jadi bukan pasal copyright sebenarnya. Lagu dalam album ini sebenarnya album ni memang album yang meletup, tapi agak mengejutkan gua juga. Salah satunya, album ini ada reissue, tapi tak tahu kenapa Universal Music Group ataupun UMG yang telah mengambil alih hak milik BMG hanya claim 5 saja lagu di dalam album ini. Jadi ada lagi 5 lagu yang tidak diklaim copyrightnya. Dan kita diam-diam je lah harap-harap pihak BMG ataupun UMG ni tak akan claim sampai bila-bila lah. Sebab dah lama sebenarnya daripada masa gua buat video ulasan Rock Kapak Black Rose dulu tahun 2021 sampai sekarang, 5 lagu yang gua katakan tidak diklaim itu sampai hari ini masih tidak diklaim kan. Baguslah macam tu kan. Jadi sekurang-kurangnya boleh lah juga kita nak letak lagu-lagu daripada album ni kan. Cuma agak sayang lah sebab lagu Perdaya memang dia dah claim daripada dulu, jadi tak boleh letak langsung. Tapi tak apalah kan, kita boleh buat ulasan bertulis. Okey, jadi Black Rose 1990, album yang cukup kontroversi. Salah satu kontroversi dia sebab dekat sini kita boleh nampak terang-terang lah tulis nama penerbit Zulkif, Gubahan Music Zulkif. Ini bahagian ni dekat video lama gua ada komplain. Kali ni kita tak komplain, cuma gua nak cakap sikit lah. Seperti yang telah diceritakan, Gubahan Music untuk album ni memang adalah air tangan Zulkif sepenuhnya dengan ahli-ahli headwind yang membantu Zulkif sebagai sessionist. Sebab Zulkif ni adalah penerbit, jadi dia berhak untuk mencari musician
untuk buat rakaman inilah. Sebab salah satu sebab dia BMG nak cepat siap kan. Jadi nak kerja senang, Zulkif terus pergi carilah ahli-ahli headwind, tolong mainkan lah kan. Sebab lagu-lagu pun aku dah arrange semula. Jadi bukan kita nak kata Black Rose ni tak reti nak arrange lagu sendiri ataupun tak reti buat lagu kan. Dekat belakang ni kita boleh tengok sendiri berapa banyak lagu ciptaan diorang sendiri. Lagu Perdaya, Bud dan Jeb kan. Bud adalah vokalis dan juga gitaris asal Black Rose. Jeb adalah gitaris Black Rose. Lirik oleh Mario. Simfoni 14/2, lagu power ballad yang mana memang daripada ahli-ahli Black Rose sendiri ciptalah. Bud, Jeb dan Zulkif. Zulkif mungkin telah mentacapkan sedikit lah lagu ni kan. Lirik oleh Mario. Lagu Penantian semua tahulah, memang lagu Sa'ari Amri lah. Dan ini adalah lagu yang Black Rose sendiri tak suka main sebenarnya. Arca, Bud dan Jeb. Nampak? Aku Bersedia dan Rock and Roll adalah lagu ciptaan Zulkif. Yang mana lagu ni bagus sebab dia masih mengekalkan konsep glam dan hair metal yang diperjuangkan oleh Black Rose. Mawar Hitam, ni adalah lagu ciptaan M. Nasir, tapi tak tahu kenapa lagu ni tak hit pun. Hanya Mimpi adalah ciptaan Ozan An. Remaja, ciptaan Arifin. Yang ni gua tak pasti siapa. Sampai hari ni gua masih tak tahu siapa. Sebab gua pun lupa nak tanya sebenarnya dekat ahli-ahli Black Rose siapa Arifin ni. Tetap Menanti Ozan An lagi. Dan juga Cinta Abadi, Bud dan Jeb. Lirik Bud, Jeb dan Mario. Cinta Abadi sebenarnya adalah lagu power ballad yang cukup dibanggakan oleh ahli-ahli Black Rose sendirilah. Sebab asalnya lagu tu diorang buat ala-ala seperti Skid Row, I Remember You. Tapi setelah digubah semula oleh Zulkif, lagu tersebut telah menjadi ala-ala seperti Guns N' Roses. Guns N' Roses pula, Bon Jovi and Bon Jovi, apa tajuk lagu tu tapi lagu Bon Jovi itulah. For you, lagu tu, lagu I'll Be There For You. Ya, betul. Jadi itulah dia. Apabila telah digubah semula, lagu Cinta Abadi telah jadi seperti itulah. Pada asalnya diorang yang Black Rose sendiri buat di dalam demo tape diorang lebih ke arah Skid Row, I Remember You. Jadi lagu-lagu yang asalnya daripada demo tape adalah seperti Perdaya, lagu Cinta Abadi tadi, Simfoni 14/2, lagu Arca, ni semua daripada demo tape Black Rose 1989 lah kan. Jadi seperti dikatakan, gubahan muzik memang telah diubah sesuai oleh Zulkif, tapi sepatutnya tulislah juga nama Black Rose sendiri kat situ kan. Pasal asalnya struktur lagu-lagu asal ni pun memang diorang yang buat kan. Itulah antaranya yang gua sedikit hampa lah dengan inlay album ni. Jadi dengan tulisan-tulisan yang macam ni telah membuatkan spekulasi ramai peminat-peminat kata, ni semua muka handsome je, tak reti main muzik. Itulah dia kan. Itu yang sebenarnya yang gua komplain dekat video lama, tapi kali ni kita tone down sikit lah kan. Okey, jadi Black Rose punya inlay ni menggunakan tema berwarna biru. Cantik juga sebenarnya kan. Biru dan merah. Unique color combination kan. Dengan logo Black Rose kat sini, BR, dibuat seperti menyerupai bentuk bunga rose. Cantik kan. Walaupun kita expect Black Rose punya tema warna ni sepatutnya hitam, tapi dia gunakan biru merah ni, nampak cantik juga. Sebenarnya dekat ucapan, tapi yang gua punya ni dah terpotong lah kan. Okey, jadi kotak dia, casing masih lagi menggunakan logo PMC, Pacific Music Corporation. Tu pun salah satu benda yang sebenarnya yang buatkan gua nak buat semula video bahagian tunjuk kaset ni. Pasal yang dekat ulasan lama gua tersebut Platinum Music Corporation, patutnya Pacific Music Corporation, sebab itulah nama dia BMG Pacific, nampak tak? Jadi nama asal syarikat rakaman BMG ni adalah PMC. Dia betulkan nama ke BMG pada tahun 1990. Okey, jadi disebabkan album ini hanya mengandungi separuh copyright dan separuh lagi tak ada copyright, jadi kita boleh ulas. Jom.
kasihku, kelembutan hatimu mengobati lukaku, kedamaian hatimu menyinari hidupku. Oh, oh. Belayan manjamu, penawar resaku, keluhuran hatimu, hanya kau kekasihku, keagungan cintamu bersama impianku untuk hidup bersama sehingga ke akhirnya makin membara api cintaku. Kaulah yang satu, kaulah cintaku, tak mungkin lagi berubah hati. Cinta yang suci, cinta abadi. Kehadiran cintamu menyinari hidupku, kehangatan cintamu mengobati sepiku, keagungan cintamu bersama impianku untuk hidup bersama sehingga ke akhir. Album Black Rose 1990 menyaksikan puncak populariti mereka meningkat mendadak dengan jualan album platinum. Black Rose mendapat banyak undangan persembahan pentas di seluruh Malaysia. Di persembahan-persembahan pentas, Black Rose lebih mengutamakan lagu-lagu rancak dan rock and roll, membawa cover dari kumpulan-kumpulan kegemaran mereka seperti Poison, Guns N' Roses, Skid Row dan Cinderella. Pada tahun 1991 pula, lagu penantian ciptaan Sari Amri telah dipilih untuk bertanding di Juara Lagu 1991 yang terkenal sebagai satu-satunya juara lagu yang dimonopoli oleh artis dan kumpulan rock. Beberapa masalah teknikal yang melanda kumpulan-kumpulan rock yang bertanding di Juara Lagu tersebut sekali lagi menimbulkan kecaman para penonton berikutan hal persembahan muzik. Kononnya, kumpulan-kumpulan rock pada masa itu tidak mampu beraksi secara live sebagaimana di dalam album. Banyak yang mengandaikan kejadian masalah teknikal pada malam itu adalah kerja orang dalam yang sengaja merosakkan alatan muzik dan sistem bunyi sesetengah kumpulan yang bertanding. Kejadian tersebut menambahkan lagi kontroversi Black Rose dan sedikit melunturkan semangat mereka. Drama Syaharin telah mendapat tawaran menyambung pengajiannya ke Australia dalam bidang audio music. Manakala vokalis Ajin pula mendapat banyak undangan sebagai penyanyi solo. Akibat ketiadaan drama pengganti dan kontroversi demi kontroversi yang terhasil, ahli yang tinggal iaitu Mario dan Jeff berkeputusan untuk berehat sementara dari bidang muzik dan mula memfokuskan kerjaya lain. Pengalaman yang dilalui dijadikan pengajaran dan pelajaran baru buat mereka. Pada tahun 1994, hasil dari sokongan sahabat-sahabat khususnya Amir dan Roslan dari kumpulan sinema telah mendorong Mario dan Jeff untuk kembali berkarya dan menghidupkan kembali Black Rose. Kali ini dengan satu matlamat, iaitu kepuasan dalam berkarya. Satu kepuasan yang mereka tidak dapat sewaktu album pertama akibat kongkongan syarikat terdahulu. Mereka telah berjaya mendapat tawaran untuk merakamkan album kedua menerusi Megalife Records. Malah pihak Megalife memberi penghargaan tinggi kepada mereka
iaitu kebebasan untuk berkarya dan merakamkan sendiri lagu-lagu mereka. Satu kepuasan dan impian setiap pemuzik yang sukar didapati di zaman itu menerusi syarikat mainstream. Proses rakaman telah diadakan di studio Digitron, Petaling Jaya, di bawah seliaan Bullet dan Black Rose sendiri. Kesemua lagu-lagu untuk album kali ini adalah ciptaan Mario dan Jeff, sambil dibantu dengan penuh dedikasi oleh Amir dan Roslan Cinema. Disebabkan ketiadaan Syahrin, Black Rose telah menggunakan khidmat pemain drum undangan dari Black Skull, iaitu Lehman. Akhirnya, album kedua dan terakhir Black Rose, iaitu Rock and Roll, telah menemui pasaran pada tahun 1994. Album yang memuatkan lagu-lagu berentak American Glam Rock, Sleaze dan Rock and Roll ini merupakan finale dari Black Rose yang mempersembahkan lagu-lagu yang mereka sendiri mahukan. Inilah konsep sebenar Black Rose yang tidak dapat mereka tonjolkan sewaktu album pertama dahulu akibat dikongkong. Dan okey, Rock and Roll. Jadi salah satu sebab kenapa gua nak buat semula juga bahagian ini, seperti itulah gua jelaskan tadi. Tapi salah satu sebab dia juga sebab Rock and Roll yang kali ini di hadapan lu orang semua adalah kaset yang gua baru dapat juga baru-baru ni, di mana yang lama punya gua telah jual. Sebab yang lama punya ada satu kelemahan, iaitu dia tak dekat ucapan. Yang ini gua baru dapat juga, dia lengkap. Nampak inlay dia panjang oh. Version yang lama tak ada bahagian ni, tak ada kad permintaan kan. Jadi sebab tu ya, antara sebab dia kena buat semula lah bahagian ni kan. Pasal inlay lengkap. Version lama tu sebenarnya gua pun dapat daripada seorang sahabat lama sebenarnya. Lama punya cerita lah kan. Okey, jadi Rock and Roll ikutkan sebenarnya album ni tak berapa sesuai lah nak dimasukkan di dalam ulasan rock kapak, sebab dia berada di luar era rock kapak, yakni 1994. Tapi antara sebab yang melayakkannya, sebab album ini masih lagi mengekalkan sound ciri-ciri era rock kapak itu sendirilah, yakni sound glam dan hair metal, atau lebih tepatnya American hair metal, American rock. Walaupun album ni tahun 1994, tapi ialah dekat US sendiri pun ikutkan hair metal, masa sekitar tahun 1994 masih lagi ada band-bandnya The Gale memainkan sound macam tu, walaupun sebenarnya dah bermula zaman grunge. Jadi pendek kata, Black Rose sendiri adalah salah satu kumpulan tersebut lah. Cuma diorang ni dekat tersesat jadi orang Malaysia lah kan. Itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua kenapa album ini gua degil juga nak ulas, walaupun dia bukan berada di zaman rock kapak itu sendiri. Sebab ini adalah album ultimate untuk Black Rose. Album yang cukup memuaskan hati buat peminat-peminat Black Rose dan juga untuk Black Rose sendiri. Sebab album pertama seperti yang kita sudah sedia maklum, ia dipenuhi dengan campur tangan pihak syarikat rakaman dan penerbit, membuatkan kurang memuaskan hatilah. Tapi album ni adalah satu kepuasan muktamad. Okey, jadi inlay macam lu orang boleh tengok cukup panjang sekali, jadi susah gua nak bagi di dalam satu frame kan. Tapi first kali kita ulas dia punya ni lah, inlay dia. Warna tim dia memang cantik lah kan. Dia bubuh color hitam, dia bubuh color gold, dia bubuh color kuning, merah. Cantik color dia kan. Cuma kalau dibandingkan dengan album pertama yang mana meletakkan gambar line up Black Rose yang cukup handsome dan jambu di hadapan, kali ni dia cuma tulis logo sahaja dan Rock and Roll, sambil ada diselitkan bunga rose hitam dekat situ, di mana tangkai dia ada berada di dalam bentuk O. Kalau lo orang tengok bentuk apakah itu sebenarnya. Hai, very naughty Memang Black Rose ni cukup bad boy kan. Cantik, gua suka team color dia. Kuning bila campur dengan merah, campur dengan hitam, campur dengan putih, memang cantik. Alright, jadi seperti kita sudah tahu, sewaktu ini dua orang ahli kumpulan sinema telah menyertai Black Rose lah untuk membantu Black Rose. Jadi disebabkan itulah yang membuatkan gua boleh muat naik semula ulasan rock kapak Black Rose ni, pasal sebelum ni gua ada buat remix sinema. So benda berkaitan kan. Amir vokalis sinema dan juga Roslan gitaris sinema. Manakala dua orang ahli asal Black Rose iaitu
dan juga Mario. Manakala dekat sini kita boleh tengok diterbitkan oleh Bullet and Black Rose. Yes, Bullet Punisher. Susunan muzik Black Rose dan Bullet. Kali ni baru tepat tulis Black Rose susunan muziknya kan. Bullet ni adalah dia selain daripada drama kumpulan Punisher, dia juga adalah seorang soundman yang cukup hebat lah di era awal 90-an dahulu. Siapa tak kenal dia dulu kan. Dirakamkan di Digitron Studio Malaysia. Digitron Studio ni adalah studio yang menjalankan recording digital yang pertama di negara kita lah kalau ikutkan. Dan Bullet memang adalah sound engineer di sana. Okey, lagu-lagu seperti yang telah sedia maklum, bukan majoriti, semua adalah lagu-lagu ciptaan ahli Black Rose sendirilah. Mana yang tulis Roses ni sebenarnya adalah Mario. Dia gunakan nama Roses. Bahaya ni. Boleh terkeliru dengan kumpulan Roses pula sebab tu yang dia ada tulis Mario Publishing. Kira Mario pada masa ni dia dah semakin bijak lah kan. Kalau tak sebelum ni semua dia under BMG punya publishing kan. So sekarang Mario dah daftar syarikat rakaman dia sendiri. Jadi tak ada siapa boleh claim lagi kan. Semua di bawah Mario Publishing. Dan kita boleh tengok 5 lagu yang awal semuanya Roses, ciptaan Roses. Blackie Roses pun rasanya adalah Mario jugalah sebenarnya kan. Sakit perut Roses. Pendek kata semua lagu ciptaan Mario lah sebenarnya. Roses semuanya. Kan. Semua lagu persembahan eksklusif Black Rose kecuali drums oleh Zan dan Lehman untuk lagu bertanda. Ya, Lehman Black Skull dan juga Zan Rusty Blade. Sebab pada masa ni Black Rose tak ada drummer lah. Jadi dia gunakan drummer sessionist. Pada masa ni Syarin dah berada di Australia sambung belajar kat sana. Alright, jadi belakang ada lagi gambar Black Rose. Gambar kat studio dia orang tengah praktis ataupun melepak, ataupun mungkin ni adalah Digitron Studio agaknya. Gua tak pasti pasal gua sendiri pun tak pernah pergi Digitron tu sebenarnya kan. Jadi kat sini ada Cinta Abadi versi kedua. Ni berbeza sedikit kalau dibandingkan dengan versi pertama lah. Tak tahu kenapa dia pakai tajuk yang sama. Patutnya pakailah tajuk Cinta Abadi 2 kan. Jadi nampaklah perbezaan kat situ. Tak tahulah. Okey, jadi casing ni sebenarnya bukan casing original. Casing asal dia sebenarnya adalah jenis curve. Tapi pasal gua tak suka casing jenis curve, jadi gua tukarlah dengan casing petak supaya nampak lebih cantik. Lu orang boleh nampak memang TikTok man. Ini ni cantik betul. Gua tak ingat gua dapat dari mana sebenarnya kaset ni. Dah lupa dah. Tapi macam mana pun, kaset dia biasalah 1954 kan. Jadi dia gunakan shell transparent lah. Kalau kita boleh nampak Mega Live punya kaset ni ada ciri-ciri yang sama dengan live record di era pertengahan 90-an kan. Jadi sebenarnya Mega Live ni gua rasa adalah syarikat rakaman live record juga. Cuma dia gabung dengan Mega Record ke apa, gua tak apa-apa pasti sangat lah. Jadi selain daripada Black Rose Rock and Roll, antara album lain yang diterbitkan oleh Mega Live yang gua tahu adalah Melissa Mystic lah, tahun 1955. Betul tak? Okey. 1953 apa ya. Jadi tanpa buang masa, jom kita ulas rock and roll.
Selepas rock and roll, Mario dan Jeff membawa haluan masing-masing dan meneruskan aktiviti kehidupan seperti biasa. Umpama satu kepuasan yang akhirnya mereka berjaya laksanakan apa yang dimahukan mereka. Disebabkan album rock and roll terbit di zaman kejatuhan rock, yakni 1994, tidak ramai peminat rock sedarkan kewujudan album ini. Namun, album ini dan Black Rose sendiri tetap akan terlakar dalam sejarah muzik rock tanah air. Dilema karya American rock yang dilupakan.